Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 4 Media Massa khusus Sains Komputer Informatik Maritim ingin membentangkan keburukan penyebaran maklumat palsu. COVID-19 merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus. Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah novel coronavirus 2019. COVID-19 ini boleh merebak daripada individu kepada individu yang lain melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti COVID-19 batuk atau bersin. Titisan ini merentasi objek dan permukaan di sekelilingnya. Orang lain kemudian mendapat jangkitan COVID-19 dengan menyentuh objek atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung atau mulutnya. Seseorang itu juga boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada dekat dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau bersin atau melepaskan titisan. Itulah sebabnya penting untuk mengekalkan jarak lebih daripada 1 meter dari orang yang sakit. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang mengambil mudah tentang COVID-19 ini kerana mereka masih menyebarkan berita palsu dan ingkar arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Banyak berita-berita palsu yang mula disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, walaupun pihak terbabit sedang berusaha mengelakkan penyebaran virus itu. Malahan, ada laporan palsu tular menerusi media sosial kononnya ada individu dijangkiti COVID-19 dilihat berada di sebuah pusat berjualan di ibu negara. Oleh yang demikian, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mula mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab menyebar berita palsu mengenai COVID-19. Ketika dunia berdepan dengan musibah COVID-19, rantaian berita palsu menular dengan pantas memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat dan negara kita. Berita palsu ini sering dikarang oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab dan akan menyebarkan berita palsu itu di setiap media sosial. Tular beberapa gambar atau video kereta kebal milik ATM bergerak di atas jalan raya dan dikatakan turut serta menjalankan sekatan jalan raya sepanjang PKP. Maklumat palsu ini telah disebar bertujuan menimbulkan keresahan orang ramai. Maklumat ini telah disahkan palsu oleh MKN dan sudah dijelaskan secara rasmi oleh Menteri Kanan Keselamatan Negara. Kata beliau, kereta kebal tidak terlibat dalam sekatan jalan raya. Kereta kebal itu hanya bergerak pulang ke pengkalan. Jika anda ragu-ragu dan ingin juga berkongsi kerana bosan sebab duduk rumah terlalu lama, anda boleh ambil petikan yang sahih dari sumber-sumber rasmi seperti laman media sosial pihak berautoriti dan akhbar utama tempatan. Antara kesan berita palsu kepada individu. Yang pertama adalah menimbulkan ketakutan psikologikal. Ketakutan psikologikal adalah gabungan antara faktor emosi dan pengetahuan terhad mengenai COVID-19. Pelbagai maklumat palsu menambah lagi kebimbangan bagi individu yang mempunyai sejarah silam sakit mental, seperti kebimbangan keterlaluan dan kecelaruan tingkah laku. Perkara ini mendatangkan kemudaratan kepada kehidupan mereka. Tahukah anda bahawa wabak berita palsu lebih berbahaya daripada virus? Sudah pasti kebimbangan dan ketakutan mengenai risiko COVID-19 adalah normal. Namun, apa yang tidak patut berlaku adalah kewujudan ketakutan psikologi atau lebih popular dengan nama psikologi fear yang ekstrim dan tidak seimbang. Selain itu, ketakutan psikologikal telah mewujudkan sikap prejudis seperti stereotip dalam diri individu tersebut. Apa itu stereotip? Stereotip adalah satu tanggapan yang ditetapkan terhadap sesetengah orang tetapi tidak benar di dalam realiti. Apa yang berlaku sekarang adalah individu tersebut menganggap bahawa orang di sekeliling mereka semuanya pembawa virus COVID-19. Psikologi yang dibina atas pemikiran yang tidak logik ternyata membawa kepada tindakan yang merosakkan diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, berlaku pembelian panik baru-baru ini.
Kesan penyebaran berita palsu ini banyak memberi kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Antaranya ialah masyarakat hidup dalam keadaan yang panik kerana takut akan berita tersebut. Sebagai contoh, berita yang tular di dalam media sosial tentang penyebaran virus COVID-19 yang tidak sahih kebenarannya. Seterusnya, kesan kepada negara. Negara akan menjadi kucar-kacir atau huru-hara. Hal ini kerana rakyatnya hidup dibelenggu perasaan takut dan gelisah. Sebagai contoh, satu berita tentang pesakit COVID-19 yang melarikan diri dari wad jagaan yang telah menggeparkan negara kita. Seringkali mendengar berita palsu di kalangan masyarakat, oleh itu tindakan yang perlu diambil oleh kita Antaranya adalah jika maklumat ataupun mesej yang diterima nampak meragukan, maka kita perlu menyimak terlebih dahulu dengan sumber-sumber rasmi yang sah bagi mendapatkan pengesahan. Setelah kita mendapat pengesahan tentang kesahihan berita tersebut, barulah kita membuat keputusan sama ada mahu meneruskan perkongsian berita ataupun sebaliknya. Di samping itu, langkah yang perlu diambil juga adalah menunggu kenyataan rasmi dari menteri yang berkenaan ataupun Perdana Menteri. Seterusnya, jika ragu-ragu sama ada maklumat itu sahih atau tidak, jangan sebarkan terlalu cepat. Anda mungkin terlibat dalam sesuatu penipuan. Seterusnya, kerajaan juga telah mengambil beberapa inisiatif bagi meringankan lagi beban yang ditanggung oleh rakyat. Antaranya adalah dengan membina kerangka holistik bantuan prihatin nasional dengan memberi elang khas kepada petugas kesihatan dan perubatan serta anggota tentera, polis, kastam dan pejabat awam yang lain. Kerajaan juga memberi penangguhan bayaran semula PTPTN dan memberi dana bagi diskaun bayaran bil elektrik serta dana internet 1 GB sehari bagi memudahkan para pelajar untuk belajar secara online di rumah. Bayaran one-off juga diberikan kepada pemandu teksi sebanyak RM600 serta beberapa penangguhan bayaran cukai dan terdapat juga beberapa bantuan lain. Bantuan atau inisiatif khusus warga PKS. Mengikut rekod Jabatan Statistik Negara pada 2018, 38.3% daripada KDNK 2018 disumbangkan menerusi perusahaan kecil dan sederhana PKS. Malah, 98.5% perniagaan adalah PKS yang mana ia meliputi 70% daripada tenaga kerja di Malaysia. Mereka antara golongan yang bukan lagi menerima tempias, tetapi yang menerima impak yang paling besar susulan penularan wabak ini. Ada yang menerima gaji harian, tidak lagi meneruskan pekerjaan atau perniagaan mereka. Ada yang menghentikan sementara operasi, ada yang terpaksa membuang pekerja, malah ada yang perlu menutup terus perniagaan mereka. Bantuan atau insentif khusus kepada PKS dilihat amat penting pada ketika ini dalam meneruskan kelangsungan perniagaan. Selain mereka ini sebagai penyumbang kepada ekonomi, ia juga akan menjamin peluang pekerjaan selain kelangsungan rantaian bekalan di semua sektor. Awas, jika anda termasuk golongan yang suka menyebarkan berita palsu atau berkongsi sesuatu maklumat yang anda tidak pasti akan kesahihannya, harap berhenti melakukan tabiat buruk itu. Ini kerana sebaik sahaja anda berkongsi maklumat tersebut dan jika anda cuba memadamkannya adalah sukar untuk menariknya balik, menyebabkan anda terpaksa menanggung risiko, implikasi dan padahnya. Menangani penyebaran maklumat salah, berita palsu dan tindakan sengaja mencetuskan kebimbangan rakyat Malaysia bukan satu tugas yang mudah. Keseluruhan jentera kerajaan terpaksa digunakan yang sudah pastinya menggunakan banyak masa bernilai dan pembiayaan yang sepatutnya boleh diperuntukkan bagi kegunaan memerangi penularan coronavirus. Berita palsu juga boleh mengakibatkan kerugian kepada ekonomi global dan menjejaskan segala-galanya daripada kesihatan awam hinggalah kepada ekonomi. Semak sebelum kongsi. Kita jaga kita. Tak pasti, jangan kongsi. Anda mampu mengubahnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.